Assalamualaikum, Yosh Minang. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Piece chapter 1060. Yang mana untuk dalam chapter kali ni memang lain macam gila. Memang terlalu padat sangat apa yang telah diberikan oleh Oda untuk dalam chapter kali ni. Secara jujur kan, aku tak tipu waktu aku baca apa yang telah berlaku untuk dalam chapter kali ni, aku rasa scary gila. Disebabkan ada satu momen tu kita akan dapat tengok Sabo ada mendedahkan satu benda yang cukup besar dekat Revolutionary Army. Situasi sebenar apa yang dilihat telah berlaku dekat Merijua. Aku memang tak tipu tau. Waktu aku baca part Sabo untuk dalam chapter 1060, bulu rumahku memang meremang gila. Bukannya aku nak over ke apa tau, tapi untuk dalam chapter kali ni aku tak kena spoiler dan memang fresh aku baca bila chapter ni dah keluar. Dan satu lagi aku memang tertanya gila, apa sebenarnya impian terakhir yang telah dikatakan oleh Luffy untuk dalam chapter kali ni. Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter 1060. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 1060 yang bertajuk Luffy Dream. Dan chapter ni bermula dengan situasi dekat kapal Thousand Sunny, yang mana akhirnya Luffy dah tahu berita pasal apakah yang telah berlaku terhadap Sabo. Sebabnya sebelum ni kan kita telah dikejutkan dengan berita Sabo telah membunuh King Cobra. Tapi bila Luffy dapat tahu pasal berita tersebut, dia memang tak percaya langsung lah kan Sabo akan buat macam tu. Dan Robin pun sokong apa yang telah dikatakan oleh Luffy. Sebabnya Robin tahu motif sebenar Revolutionary Army adalah diorang nak isytihar perang terhadap Celestial Dragon. Diorang bukannya nak menentang raja-raja biasa. So disebabkan ni memang mustahil lah kan Sabo akan buat macam tu. Dan Luffy pun apa lagi kan, bila dia dapat tahu berita pasal kematian King Cobra dan Vivi pun dah kena colek, Luffy pun tanpa fikir panjang, dia terus suruh diorang semua untuk tukar laluan pergi ke Alabasta sekarang. Lalu Zoro pun cakap lah, kalau kita pergi Alabasta sekarang ni pun apa yang kita boleh buat? King Cobra pun dah mati, Vivi pun kali terakhir kelihatan dia ada dekat Merijua. So tak ada function lah kalau diorang pergi Alabasta sekalipun. Jadi lepas dia dah itu pun Luffy ni kan, dia ni bengong tak boleh nak bawa bincang kan, dengan dia terus suruh diorang pergi ke Merijua secepatnya mungkin. Tapi dalam masa yang sama kita dapat tengok rupanya si Karibo tak ada function tu berada dekat dalam kapal Thousand Sunny, sedang bersembunyi dekat dalam satu bekas. Aku risau betul tau dengan si Karibo ni. Silap-silap last dia yang join cruise ride pirate jadi cleaner dalam kapal tu. Mana kita tahu kan. Jadi bila Zoro dengar apa yang telah dikatakan oleh Luffy, dia pun makilah kapten dia kan, disebabkan gila ke apa nak pergi serbu Navy HQ macam tu je. Memang melepah maut lah jawabnya. Dan Luffy pun cakap lah dekat Zoro, jadi apa masalahnya? Kau takut ke? Punyalah bebal nak mati si Luffy ni, main langgar tak fikir apa-apa pun. Padahal kru-kru dia dah shaking satu badan dah. Sambil tu kelihatan kesemua kru Straw Hat Pirate memang tengah risaukan sangat pasal keadaan Vivi dan juga kematian King Cobra. Cumanya Zoro pun cakap lah dekat orang semua, kau ni pandang rendah dekat Vivi ke? Dia pandailah jaga diri dia. Kalau kita betul-betul ada peluang, kita pergilah selamatkan dia. Tapi masalahnya sekarang ni kita memang tak ada petunjuk langsung. So better kita tunggu je dan serahkan pada takdir. Lalu diorang semua yang mendengar apa yang telah dikatakan oleh Zoro, diorang pun mainlah Zoro kan. Dengan Nami pun cakap, kau ni Kaido warna hijau, mak kau hijau. Lepas tu Luffy pun tambah, kau ni setan lah Zoro. Dan Sanji pun adalah tambah nak bahan Zoro juga kan. Tapi macam biasalah Zoro dengan Sanji ni, kalau Sanji bahan Zoro, Zoro pun akan bahan balik. Dengan Zoro cakap, kau diamlah nombor 4. Dan macam biasa, diorang berdua ni macam anjing dengan kucing, memang bergaduh lah jawabnya. Tambahan Robin pun adalah cakap dekat Luffy, Luffy, ni ada lagi beberapa nama yang mungkin kau kenal ada sebut dalam surat khabar ni. Kau nak dengar tak? Tapi Luffy balas, dia tak nak dengar pun buat masa sekarang. Tapi kalau ada benda yang penting, terus je bagi tahu dekat Luffy. Dan Robin pun okey je lah kalau Luffy dah cakap macam tu. Lagipun Robin tak nak lah bebankan kepala otak si kapten dia ni kan. Dan Luffy pun tetap yakin yang Sabo tak bersalah. Dia hanya mangsa keadaan je. Sebabnya Luffy tahu apa impian Sabo dengan Ace. Dan secara tiba-tiba tanpa disangka, Luffy telah pun mengatakan impian sebenar beliau dekat kesemua kru Straw Hat Pirate. Lepas tu apa yang paling mengejutkan, kelihatan kesemua reaksi anggota Straw Hat Pirates selepas mendengar impian sebenar Luffy yang telah dikatakan oleh beliau. Diorang semua terus terkejut. Diorang macam
macam tak percaya tu adalah impian terakhir yang Luffy impikan. Sampaikan diorang dicakap benda tu sangat-sangat mustahil untuk Luffy capaikan. Sampaikan lepas diorang mendengar pasal perkara tersebut, diorang semua terus tergelak. Sampaikan diorang mengalirkan air mata. Memang sebiji gila dengan reaksi sewaktu Roger Pirate telah pun berjaya untuk mendapatkan harta yang paling diinginkan oleh kesemua para lanun, iaitu One Piece. Diorang sampai ke Laugh Tale. Memang sebiji gila reaksi diorang semua bila mendengar impian sebenar yang diimpikan oleh Luffy. Dan rupanya dekat sini dah terjawab. Rupanya selain dari menjadi Raja Lanun, Luffy mempunyai impian yang cukup besar ingin dikejar oleh beliau, dan tu merupakan impian terakhir yang Luffy mahukan. Walaupun orang semua cakap benda tu memang sangat-sangat mustahil untuk Luffy capai, tapi diorang terus bersemangat dan diorang menganggap impian yang Luffy mahukan tu merupakan satu impian yang cukup luar biasa, dan diorang terus meningkat ingin mencari Rod Poneglyph yang terakhir, meskipun diorang semua masih lagi tak ada sebarang petunjuk dekat mana keberadaan Rod Poneglyph yang terakhir untuk diorang menuju ke pulau yang terakhir. Sekarang ni kita beralih pula situasi dekat Navy HQ, yang mana disebabkan Sabo telah pun membuat kontak dengan Revolutionary Army, dan disebabkan tu jugalah Mary sudah dapat tahu di manakah Flame Emperor berada sekarang, iaitu Sabo sekarang berada dekat Lulusia Kingdom. Dan tak lama lepas tu babak telah pun berubah situasi dekat Kamabaka Kingdom, dan dekat sini jugalah momen yang cukup penting selepas Sabo telah pun mendedahkan kejadian sebenar apa yang telah berlaku. Dengan Sabo terus dia cakap dekat Dragon, bukan aku yang membunuh King Cobra. Sambil tu kelihatan riak wajah Dragon memang tengah serius gila sekarang ni. Lalu Sabo pun sambung cakap, dengar sini baik-baik, sewaktu aku berada dekat Merijua, aku telah pun melihat satu perkara yang sukar untuk dipercaya. Tapi dalam masa yang sama, situasi dekat Lulusia Kingdom sewaktu Sabo berhubung dengan Revolutionary Army, secara tiba-tiba kelihatan awan terus berubah menjadi gelap, seakan ada sesuatu yang cukup besar sedang berada dekat atas awan. Tapi sewaktu Sabo sedang mendedahkan satu rahsia yang cukup besar terhadap Revolutionary Army, kita dapat tengok bayang-bayang Emo Sama telah pun ditunjukkan sambil beliau telah memangkah Lulusia Kingdom dekat atas peta, yang mana Sabo telah mendedahkan dengan secepatnya mungkin, iaitu apa yang mereka semua sangkakan, tiada pemerintah yang berada dekat atas throne dan tak ada raja yang memerintah dunia ni. Rupanya dorang semuanya silap. Sabo nampak ada orang yang berada dekat atas throne, bermakna ada raja yang memerintah dunia ni. Semua arahan dorang daripada dia. Tapi malangnya sewaktu Sabo baru je mendedahkan satu rahsia yang cukup besar terhadap mereka, secara tiba-tiba dari atas awan telah pun terpancar satu cahaya yang cukup luar biasa datang menyerang Lulusia Kingdom, sehingga kan kerajaan tersebut telah pun musnah serta-merta. Dan Emo Sama pun cakap negara itu tak pernah pun wujud. So lepas dari itu pun Revolutionary Army telah pun terputus hubungan dengan Sabo. So dah settle pasal situasi Sabo dengan Revolutionary Army. Sekarang ni kita beralih pula situasi dekat Straw Hat Pirates lepas beberapa hari dari kejadian yang telah berlaku terhadap Lulusia Kingdom, yang mana Straw Hat Pirates sekarang ni sedang menempuh satu laluan yang cukup mencabar. Sampailah satu masa tu, secara tiba-tiba sewaktu diorang sedang menempuh badai yang sedang menimpa, telah munculnya seakan satu pusaran hangat yang cukup besar di tengah-tengah laluan mereka. Jadi pada awalnya diorang nak elak je dari menempuh pusaran air tu, sebab yelah bahaya gila kot. Memang kalau diorang tempuh berkemungkinan diorang akan terbalik kiok lah kan. Tapi secara tiba-tiba Luffy ternampak seakan ada seseorang yang terperangkap dalam pusaran air itu, dan Sanji cepat je dapat detect orang yang terperangkap tu adalah orang perempuan. Jadi diorang pun apa lagi kan, Zoro pun tak fikir apa, dia pun terus membelah pusaran air itu menggunakan teknik satu pedang bird dance. Dan rupanya orang yang terperangkap dalam air itu merupakan salah seorang daripada Worst Generation, iaitu Jewelry Bonnie. Dan chapter 1060 pun habis macam tu je. Betul-betul gila mat untuk dalam chapter kali ni. Dan Oda telah meninggalkan dua tanda tanya yang cukup besar dekat kita untuk dalam chapter kali ni, iaitu apakah nasib untuk Sabo, adakah beliau terselamat daripada serangan tersebut ataupun sebaliknya. Dan satu lagi, apakah sebenarnya impian terakhir yang Luffy impikan. So kalau korang ada teori berkaitan pasal dua misteri ni, korang just drop je komen dekat bawah, ok? Kita share pendapat. Tapi apa pun kita tunggu je lah apa pula yang bakal berlaku untuk dalam chapter akan datang. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.